Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam matan Ajurmiyah. Jadi kita dah sampai kepada topik Babul Masdari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ilmi sayyidis salihin fid dharain amin. Anqal Babul Masdari. Okey, jadi Babul Masdari ni ialah ataupun nama lainnya kita sebut maf'ulun mutlaqun. Kebiasaan Arab kita akan pakai yang ni lah, maf'ulun mutlaq. Okey, boleh juga kita pakai masdaru kan, masdar mansub bi fathah li anawi mufrad. Boleh juga. Tapi biasanya pakai yang ni. Alright. Jadi kita baca al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li nahwu daraba yadribu daraban. Okay, jadi masdar ialah lismu, dia satu isim, mansubu yang hukum dia mansub, alladhi yang yaji'u datang, thalithan yang ketiga, yaji oleh datang oleh dia, kembali pada alladhi, salisan yang ketiga fi tasrifi pada tasrif fa'al. Okey, contohnya daraba yadribu darban. Okey, jadi daraban ialah masdar kerana dia ialah sesuatu isim yang di mana dia mansub dan dia datang ketiga daripada tasrif fa'al. 1, 2, 3. So dia kategori yang ketiga dalam tasrif fa'al. Kemudian huwa qismani, dia masdar ataupun maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq qismani ada dua bahagian, iaitu lafziyun wa ma'nawiyun. Lafzi dengan maknawi, bentuk lafaz dan juga bentuk makna. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Dia kata sekiranya sepakat sama lafzuhu, lafaznya hu kembali pada masdar tersebut, lafza akan lafaz, fi'lihi fi'alnya masdar itu ataupun maf'ul mutlaq itu, fahuwa maka dia masdar tersebut lafziyun, kategori masdar lafzi. Okey, contoh qataltuhu qatlan, telah membunuh oleh daku, hu akannya seseorang, qatlan akan satu bunuhan. Okey, kemudian jadi ini untuk penerangan lafzi, bahagian yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Okey, jadi sekiranya dia sepakat oleh siapa? Huwa kembali kepada lafzuhu. Jadi sekiranya sepakat oleh lafaz dia sepakat dari sudut apa je? Makna. Fi'lihi, fi'alnya masdar tersebut atau maf'ul mutlaq itu, duna lafzihi, bukan pada lafaz, maksudnya dia tak sepakat pada rupa lafaz dia, fahuwa maknawiyan, maka masdar tersebut dikategorikan masdar maknawi. Jadi nahu, contoh jalastu qu'udan, telah duduk oleh daku, qu'udan akan satu duduk. Jadi qu'ada pun maksud dia duduk juga. Okey. Kemudian waqumtu wuqufan, telah berdiri oleh daku, wuqufan akan satu pendirian, diri. Okey, jadi wuqufan pun maksud dia berdiri juga. Waqafa, berdiri. Okey, wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang seumpama contoh demikian itu. Okey, jadi dalam kitab ni dia menerangkan hanya perkara yang amat ringkaslah tentang masdar. Dia tidak menyatakan fungsi masdar tersebut seperti yang dinyatakan dalam Mutammimah Ajurmiyah. Dia menyatakan maf'ul mutlaq ialah masdar fadlah. Fadlah maksudnya dia bukan perkara yang mulazimah lah, bukan benda yang wajib dalam satu jumlah ataupun satu ayat dalam perenggan tu lah. So dia bukanlah satu perkara yang mesti ada, tidak. Okay, jadi function dia ialah satu, function dia mu'akkidu li'amilihi, dia sebagai pengukuhan sahaja. Okay, itu satu. Yang kedua, mubayyinu li nawa'ihi aw li adadihi. Okay, jadi function kedua ialah dia menerangkan tentang jenis maf'ul mutlaq tersebut ataupun jenis amil itu ataupun bilangan.
Okay, kiranya bahagian dua ni ada alif dengan ba. Okay, dia terang dari sudut nau' jenis, dan dia juga ataupun diterangkan dari sudut adat, bilangan. Okay, kiranya function masdar untuk penerangan dalam tamimah dia menyatakan dua lah, iaitu satu muakkadu li'amilihi, yang kedua al-mubayyinu. Okay, lepas tu kemudian yang mubayyinu ni ada dua pula, satu li naw'ihi, jenis dia, satu lagi li adadihi, bilangan dia. Okay, contohnya ialah dia kata kalau muakkidu li amilihi, contoh kallamallahu Musa taklima. Okay, jadi wa kallamallahu telah berkata, berkomunikate oleh Allah Ta'ala dengan Musa, taklima akan sebenar-benar percakapan. Okay, jadi takliman nak menyatakan bahawa betul lah, maksudnya sungguhnya lah Allah itu bercakap atau berkomunikasi dengan Nabi Musa AS dengan sebenar-benarnya. Okay, itu maksudnya muakkadu. Okay, kemudian contoh untuk li naw'ihi, contoh dia darabtu Zaidan darbal amiri. Okay, telah pukul oleh daku akan Zaid akan darbal amiri, akan pukulan seorang ketua. Maksudnya seorang ketua dia memukul dia punya anak didik dia ataupun orang bawahan dia atas kerana apa? Mungkin kerana untuk memperketatkan ataupun yalah, maksudnya akan pukulan jenis seorang ketua terhadap orang anak buah dia. Itu maksudnya mubayyinu li naw'ihi, jenis pukul tu macam mana. Kalau dia kata darabtu Zaidan damal ummi, lain pula. Maksudnya kalau kita telah pukul oleh daku akan Zaid akan pukulan seorang ibu. Takkan ibu dia pukul ganas-ganas kan. Itu maksudnya naw'ihi. Okay, kemudian contoh untuk adadihi, tengok dekat sini. Dia kata darabtu Zaidan darbataini. Darabtu Zaidan darbataini. So telah pukul oleh daku akan Zaid darbataini, akan dua pukulan. Okay, so telah pukul oleh daku darbataini akan, okay, mana tadi? Darabtu telah pukul oleh daku akan Zaid akan darbataini, dua pukulan, maksudnya dia pukul dua kali. Okay, jadi dia menyatakan tentang berapa kali banyak perbuatan tu dilakukan kepada Zaid. Okay, itu untuk mubayyinu li adadihi, untuk menerangkan tentang bilangan. Habis. Alright, jadi itu pendedahan tentang fungsi maf'ul mutlak yang tidak dinyatakan dalam matan ajrumiyah. Kemudian kita sambung kepada babul zarfiz zamani wa zarfil makani, ataupun nama lainnya kita sebut maf'ulun fihi. Okay, jadi kita baca zarfuz zamani huwa ismu zamani mansubu bitaqdiri fi nahu al-yawma wa laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dhalika. Jadi zarf zaman ialah huwa, dia ialah ismul zaman, isim zaman, isim yang menunjukkan pada masa. Al-mansubu, jadi mansub ni ialah naat kepada ismu, sebab tu dia baca mansubu, dia tak baca mansubi. Okay, bitakdiri dengan takdir fi. Okay, jadi contoh al-yawma, bila dia kata contoh ja'a ataupun hadara Zaidun al-yawma. Okay, jadi dia maksudkan yauma dekat sini apa? Kita akan terjemah macam mana? Telah hadir oleh Zaid yauma pada hari ini. Okay, dia akan terjemah pada tu. Okay,
pada tu lah ada makna fi dekat dalam dia. Okay, jadi kita akan i'rab maf'ulun fihi, okay, mansub, fathah li'annahu isim mufrad dan sebagainya. Ataupun boleh juga kita pakai zarfuz zamani, ataupun kita tulis yang ni, ganti dia zarfuz zamani, zarf zaman, mansub, fathah li'annahu isim mufrad, dan seterusnya. Walailata merujuk kepada malam, udwatan dengan maksud awal pagi, wabukratan, bukra dengan maksud esok pagi, sama je kot. Wasaharan, sahar ialah waktu sebelum subuh, ghadan dengan maksud esok, antama dia merujuk kepada waktu malam, 1/3 malam. Okay. Wasabahan pagi, masaan. Masak ni dalam istilah Arab dia lebih merujuk kepada waktu malam. Masaan juga boleh terjemah pada waktu petang. Arab kebiasaannya guna masak itu untuk waktu malam. Okay. Wa abadan, selamanya. Amadan, selamanya juga. Amadan dengan maksud penghujung ataupun dia juga boleh terjemah abadan juga, maksudnya selama-lamanya kan, kekal. Wahinan, seketika. Habis. Wa ma'ashbaha zalika, dan apa yang seumpama demikian itu. Okay, dia banyak bukan sikit. Macam lahzatan, ba'da, pergi, baina, kemudian qabla dan sebagainya. So ada lagi banyak. Okay. Kemudian wadhulful makani huwa ismul makanin mansubu bitaqdiri fi nahu amama wa khalfa wa qaddama wa ra'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izara wa hidha'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma ashbaha dhalika. Okay, jadi zaraf makan ialah tempat lah kan. Huwa, dia zaraf makan tersebut ialah isim tempat, al-mansubu yang mansub. Okay, bitakdiri dengan takdir fi juga. Okay, contohnya nahwu amama, di hadapan, khalfa belakang. Okay, itu makna dia. Qaddama, di hadapan juga, wara'a belakang, fawqa atas, tahta di bawah, inda di sisi. Okay, jadi kesemua mereka ni ada makna fi. Di hadapan, di belakang, di apa lagi, di depan kan, wara' di belakang, di atas, tu maksudnya ada makna fi. Tahta di bawah, inda di sisi, ama berserta ataupun bersama-sama. Hiza'a, bertentangan. Okay, hiza'a pun makna bertentangan juga, maksudnya bersetentang. Tilqa'a dengan maksud berhadapan. Wa thamma, di sana. Okay, wa huna, di sini. Biasanya dia dalam Arab kan, dalam istilah Arab, dia orang akan letak wa thammata, dia tambah ta marbutah kerana apa? Untuk membezakan thamma yang ni dengan summa tu. Okay. Alright, so bila dia kata thamma, maksudnya dia merujuk kepada tempat di sana, jauh lah. Huna, di sini. Okay, ada juga perkataan lain, huna ni, kata hunaka. Hunaka sama juga dengan makna sammata, iaitu di sana, yang dia merujuk kepada perkara yang jauh. Okay, wa ma ashbaha dhalika, dan apa yang seumpama demikian itu. Okay, jadi i'rab mereka kebiasaannya kita akan i'rab sebagai maf'ulun fih, boleh juga kita i'rab sebagai zarful zaman ataupun zarful makan kan, mengikut kategori masing-masing. Lepas tu i'rab dia biasa je, mansub fathah li'annahu isim mufrad. Okay, cumanya kebiasaan isim yang berlaku selepas zarf zaman ataupun maf'ulun fih akan berlaku sebagai mudhafun ilaih. Contohnya macam qama zaidun amamal babi. Okay, jadi kebiasaannya isim selepas zarf tersebut akan jadi mudhaf ilaih lah. So amama kita i'rab macam biasa, maf'ulun
fihi mansub dengan apa? Fathah. Lepas tu li'annahu isim mufrad. Okay. Lepas tu dia juga wahwal mudhafu, dan dia tu kategori mudhaf kerana dia bersandar kepada isim selepas dia. Lepas tu babi, kita i'rab mudhafun ilaih jadi majrur. InsyaAllah nanti kita akan sampai topik majrurat. Majrur dengan kasrah li'annahu isim mufrad. Okay, jadi kebiasaannya sekiranya selepas maf'ulun fi tu ada isim lagi, kebiasaannya dia akan jadi mudhafun ilaih lah, dan kita akan sebut yang bawah ni wahwal mudhaf. Okay, rasanya setakat itu saja. Summa qala babul hali wallahu ta'ala alam. Aku lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.